Oke, Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Senimi Channel Studio. Oke guys, so kali ini kita ada cerita terbaru. Oke, cerita terbaru kali ini dalam segmen mimpi seramku. So cerita ni memang pernah terjadi semasa kita pergi hiking ataupun kita nak pergi mendaki gunung. Kadang cerita-cerita ni memang akan terjadi kepada pendaki-pendaki hiking dan juga pendaki gunung. So ini adalah kisah yang berkaitan dengan mendaki gunung. Okay? Ah, tapi di sebalik kisah ni, sebalik perjalanan mendaki gunung tu ada kisah-kisah mistik, kisah-kisah gaib dia. Jadi mungkin ini ada pernah terjadi dengan sesiapa sahaja. Antara secara realiti ataupun secara mainan tidur. So, jika dalam cerita ni ada berkaitan dengan korang, so jangan lupa letak komen dekat bawah. Dan paling penting guys, jangan lupa untuk tekan subscribe. Subscribe itu percuma. So, hanya tekan subscribe tu dan tekan butang loceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada Cinema Channel Studio. Okay guys, so jangan tunggu lama-lama. Bersama saya, Cinema Channel, channel fiction seram anda. Kisah ni berlaku kira-kira 15 tahun yang lalu. Waktu tu umur aku dalam 21. Lupa. Nama aku Raisha. Aku ni anak kedua dalam 5 orang adik-beradik dan hanya aku seorang je perempuan dalam adik-beradik aku. So, kira memang boleh dikatakan aku ni kira anak yang manja lah banding adik bongsu aku. Okay. Cerita ni memang aku tak boleh lupakan seumur hidup aku, di mana masa tu aku pergi ke sebuah gunung untuk join kawan-kawan aku pergi mendaki gunung. Yelah, mendaki gunung. Takkanlah kita pergi gunung nak pergi pergi pasar malam kan. So best friend aku pun Lia, dia pun memang ada join sekali. Yelah, best friend mana tak boleh pergi kan. So memang kita orang ni memang rapat sangat. So memang apa-apa aktiviti memang kita orang dua memang akan join. Melainkan ada hal-hal peribadi yang lain, itu tak apalah. So masa tu kami dah berkumpul. Awal tu kami berkumpul dekat checkpoint utama dia. Checkpoint utama ni dekat bawah kaki gunung sebelum kita nak mulakan pendakian. Biasanya kita akan dengar taklimat keselamatan semasa mendaki dahulu. Lebih kurang dalam 15 minit taklimat tu, so kami pun mulakan pendakian kami bersama dengan ketua kami. So ketua kami ni nama dia Pak Karim. Dan Pak Karim ni adalah seorang ranger yang bekerja dekat kawasan ni dan dia memang tugas dia untuk membawa setiap pendaki di kawasan gunungnya. Jadi mana-mana pendaki dia kebanyakan dia memang akan jumpa dengan Pak Karim dulu. So Pak Karim ni boleh dikatakan memang dah hafal setiap laluan dan selok-belok dekat kawasan gunung ni. Tengah kami mendaki tu lebih kurang dalam 1 jam setengah, akhirnya kami sampai dekat checkpoint kedua. Di mana checkpoint kedua ni biasanya ranger ataupun ketua akan suruh kami berehat dulu. So kami berehat dalam 10 minit macam tu sebelum kami teruskan perjalanan kami.
Sebab perjalanan ni dia lebih kurang dalam 3 jam lagi. So kita kena rehat dulu lah, tak boleh nak teruskan. Melainkan kalau kata orang nafas kuda tu boleh kan sampai ke atas kan. Tapi yang ni dia bagi rehat, dia ada checkpoint dia untuk kita berehat. So aku akan pendekkan cerita ni sebab kalau aku nak cerita dari perjalanan aku dari bawah sampai ke atas tu memang banyak cerita lah juga, tapi aku akan ceritakan apa kata orang, cerita yang akan menghiburkan lah. Orang boleh hiburkan hari anda kan. Masa tu kami berada dekat checkpoint yang ketiga. Dekat yang mana checkpoint ni checkpoint terakhir sebelum kita sampai kat puncak gunung. Checkpoint ni tempat checkpoint yang terakhir untuk kita berhenti rehat. So waktu kami tengah rehat tu, aku macam nampak tengok kawan baik aku Lia pergi ke belakang salah satu pokok besar yang ada dekat area checkpoint tu. Jadi aku pun follow Lia ni. Memandangkan masa tu berapa minit je lagi kita orang nak teruskan pendakian kami. So aku pun jerit lah dekat kawan baik aku tu. Dia, weh, kau nak pergi mana tu? Kita nak gerak dah ni. Tapi jeritan aku masa tu langsung tak buat dia toleh ke belakang. So aku pun follow lagi sampailah aku berada dekat belakang pokok tu. Sampai je kat belakang tu aku tak nampak siapa-siapa. Kita orang bingung sekejap. Kat mana si Lia ni? Tadi dia pergi belakang, kita tak ada pula. So bila aku pusing balik, pergi ke depan, tiba-tiba Lia ada kat depan tu. Dia aku pun tanya lah, weh kau pergi mana? Dia pun balas balik, kau yang pergi mana? Kau nak tinggal sini ke? Balas Lia, bukan kau ke yang pergi sini tadi? Tanya aku balik. Aku dari tadi duduk sebelah Mariam. Takkan kau tak nampak? Oh, kata Lia lagi. Tapi dah. Jom, cepat, nanti kita tertinggal kat belakang pula, kata Lia. Kami pun meneruskan pendakian kami. Tapi sebelum kami teruskan pendakian tu, aku sempat menoleh ke pokok besar tadi tu. Dan masa tu memang aku bingung lah. Memang aku hairan. Kalau bukan dia, siapa yang kat belakang pokok tadi? Jadi masa tu memang dia pun pelik lah tengok aku. Jadi dia sergah aku, weh, kau nak tinggal ke? Cepatlah sikit, jerit dia. Akhirnya kami pun sampai ke puncak gunung dan kami diarahkan untuk berhenti rehat serta menikmati pemandangan selama 1 jam sebelum kami meneruskan pula perjalanan untuk menuruni gunung. So kalau aku nak cerita dekat korang, suasana dekat puncak ni memang best weh. Pemandangan dekat sini memang best. Memang korang akan rasa macam apa yang aku rasa. Pemandangan kat sini, kalau korang nak tahu, dia seolah-olah kita macam jadi Goku. Kalau korang pernah tengok Dragon Ball, dia lebih kurang macam Dragon Ball. Si watak Goku tu yang duduk atas awan terbang. Sebab kawasan dia memang diliputi dengan awan.
Cuaca kat sini memang sejuk gila. Macam kau duduk dekat bawah 5 biji aircon. So korang bayangkanlah 16 darjah Celsius dengan 5 biji aircon. Korang duduk kat bawah, korang rasa macam mana sejuk dia. Aku rasa tu, tapi lagi sejuk lah daripada 5 biji aircon tu. Dan paling menakjubkan bila korang memandang dekat bawah gunung. Lagi kita orang memang sangat-sangat best dengan pemandangan hutan tebal yang diliputi dengan awan putih. Memang kata orang macam laut je lah. Korang tengok macam laut je. Dan korang rasa macam nak stay dekat sini dan buat rumah je kat sini. Dan lagi satu, paling ni kata orang poin utama dia. Kalau datang sini, memang korang akan rasa tenang, aman. Bukan macam dekat bandar, bising sana, bising sini, kan. Horn sana, horn sini, jam sana, jam sini. Kat sini dia memang tenang, aman, relax, semua memang cukup. So masa tu 1 jam pun dah berlalu. Pak Karim pun mengarahkan kami untuk berkumpul dan memberi sedikit taklimat pula. Kali ini taklimat keselamatan untuk menuruni gunung ni. So semasa dalam perjalanan turun, masa tu Lia memang dekat sebelah aku. Sampailah dekat checkpoint utama, checkpoint pertama nak turun bukit. Kalau tadi dia checkpoint terakhir, tapi kalau kali ni dia turun bukit, dia checkpoint pertama. So masa tu memang kami tengah rehat macam biasa, dalam 10, paling lambat pun 15 minit je kalau nak rehat. Masa tengah rehat tu, sekali lagi aku terpandang ke arah pokok besar yang aku tengok tadi. Tapi kali ini aku lihat ada seorang makcik yang keluar dari belakang pokok. Dan masa tu dia panggil aku. Macam ni tangan dia. So masa tu aku rasa macam pelik, tapi dalam masa sama aku macam terpukau. So aku pun pergilah dekat belakang pokok tu, dan bila aku je sampai dekat belakang pokok tu, aku lihat ada sebuah rumah yang sangat-sangat cantik. Dia kalau aku nak bayangkan rumah tu dengan rumah sekarang, rumah tu lagi cantik. Memang cantik. Dia rumah kayu je, tapi keindahan rumah tu memang sangat-sangat cantik. So aku pun dipelawa naik ke rumah tu, dan bila aku sampai je dekat rumah tu, aku terus dihidangkan minuman dan makanan yang amat lezat. Tambah lagi dah berapa jam kita naik, lepas tu dah sejam lebih, lebih kurang sejam lebih kita turun. So kebetulan tadi dekat atas ni aku cuma makan roti je. So memang lapar gila weh. Tengok makanan tu pun memang korang rasa nak makan. Memang korang rasa nak makan. So aku pun tanpa segan silu, aku menjamu makanan yang disediakan. Dan setelah je aku habis menjamu selera, aku rasa mengantuk mungkin sebab kerana penat dan juga kenyang. So akhirnya aku tertidur. Agak lama jugalah aku tertidur tu. Tapi bila aku bangun je dari tidur, aku bergegas dan nak bagi tahu dekat makcik tadi tu untuk berangkat pergi kerana takut tertinggal. Yelah, siapa nak tinggal sini weh? Dalam hutan ni. Tapi masa tu korang nak tahu tak? Makcik tu merayu-rayu dekat aku untuk tinggal bersama dengan dia, sebab dia dah rasa selesa bila aku ada dekat sana. Aku pun heran juga. Aku macam tak pastilah aku nak katakan macam mana, tapi macam
nak kata kena pukau tu ada juga, tapi nak kata masa tu aku sedar juga. Tapi masa tu memang aku langsung tak tolak pelawaan dia untuk tinggal kat sana. So aku pun tinggal dekat sana, tapi dalam masa sama tu aku beritahu lah dengan makcik tu yang aku duduk sana hanya sementara je, mungkin dalam 1-2 malam macam tu lah. So selama aku dekat sana tu, makcik tu memang sangat baik. Dia layan aku dan sayang aku macam anak dia sendiri. Dan tengah kami relax tu, sempat jugalah aku tanya dekat makcik tu, dia seorang je kat sini ataupun ada anak dia ke, husband dia dekat mana. Dia orang soalan yang memang akan biasa kalau kita pergi ke rumah orang, kita akan tanya macam tu kan. So makcik tu pun jawab, anaknya masa ni berada dekat perantauan, sebab anak dia ni kira macam kata orang pergi ke tempat orang lain untuk menimba ilmu persilatan. Dan sampai sekarang yang dia memang tak tahu apa khabar anak dia ni macam mana, sihat ke tidak, hidup ke lagi ke tidak. So memang dia tak tahu sebab dia cakap anak dia dah lama pergi merantau. Dan dia beritahu juga yang anak dia ni seorang perempuan, dan wajah dia memang seiras-iras muka aku. So masa tu memanglah bila orang cakap muka macam aku, so aku pun senyum-senyum malu lah kan. Siapa tak malu kalau kena cakap macam tu kan. So kami pun borak-borak macam biasa. Dan pada malam kedua dia, tiba-tiba terdetik dekat hati aku untuk bertanya umur anak dia berapa semasa pergi merantau tu, dan takkanlah sampai sekarang dia tak balik-balik lagi kan. So makcik tu pun jawab yang masa tu anak dia umur 16 tahun dan dia juga tak tahu kenapa sampai sekarang anaknya belum balik. Mungkin orang yang saya tahu kan, bila orang yang menimba ilmu persilatan ni, selagi dia belum khatam, kata orang, boleh dikatakan belum mencapai tahap yang sepatutnya, memang orang takkan balik lah. So tiba-tiba pula makcik tu cakap kat aku balik. Tapi yang masa ni aku heran sedikit, dia punya percakapan ni tak sama macam percakapan kita. Dia seolah-olah macam percakapan zaman sebelum ni, macam sebelum zaman Piramli lagi, kita orang zaman kita orang, macam mana aku nak cakap lebih kurang zaman dulu zaman dulu dia cakap, nah, tak usahlah panggil makcik, panggil saja mak. Dan sekarang tanggal berapa? Aku pun jawab lah, sekarang dah tanggal 21 bulan 6 mak. Oh begitu, rasanya ada 2 purnama lagi kakakmu akan balik. 2 purnama? Ya nak, 2 purnama lagi. Okay, so masa ni memang aku dah start bingung, aku dah start pelik. Sebabnya perkataan purnama ni orang zaman dulu je guna. So sekarang ni orang kan guna 2 bulan, 2 tahun kan. Tapi purnama ni kebanyakan dia memang zaman dulu lah, bukan zaman-zaman sekarang. Jadi aku pun penasaran lah. Aku kira macam tertanya-tanya dalam hati tu dengan cara percakapan dia, dengan perkataan purnama tadi. So aku pun tanya balik dengan makcik tu, mak,
Pakcik, ayah kat mana? Ayah sudah lama pergi nak. Sewaktu mengikut Sultan Indra Maktubillah 1 abad yang lalu. So masa tu memang aku terkejut bro bila makcik tu berkata yang husband dia meninggal 1 abad yang lalu. Dan paling hairan dia cakap Sultan Indra Maktubillah. So kalau ikut dalam sejarah, Sultan Indra Maktubillah ni adalah zaman 1123 yang lalu. So masa tu memang aku tengah bingung, aku pelik, aku heran, semua memang ada. Semua dah kacau bilau dah aku punya perasaan masa tu. Masa tu memang aku fikir yang tahun tu tahun 2001. Tapi bila dah makcik tu cakap 1 abad yang lalu, so aku rasa tahun ni bukan tahun 2001. So lantas aku pun bangun dan aku minta izin kepada makcik tu untuk berangkat pergi kerana aku dah rasa lain dan pelik. Dan paling terkejut lagi bila aku cakap aku nak balik tu, makcik tu merayu sekali lagi. Dia cakap, "Nak, usahlah engkau pergi lagi. Usahlah tinggalkan mak di sini seorang diri. Sudah cukup lama engkau meninggalkan mak. Mak tidak akan benarkan engkau pergi lagi, nak." Setelah aku pun balas balik, "Makcik, saya bukan nak makcik. Maaf makcik, saya terpaksa pergi. Sebab saya risau mak ayah saya cari saya nanti. Nak, mak ada di sini nak. Jangan pergi nak. Maaf makcik, saya bukan anak makcik. Nak, kenapa begini nak? Kenapa nak tinggalkan mak lagi? Maaf makcik, saya dah beritahu dekat makcik tadi kan, saya bukan anak makcik." So masa tu memang aku dah gelabah. So aku pun bergegas ambil beg aku dan cepat-cepat pakai kasut dan aku cepat-cepat pergi. Dan tak jauh daripada rumah tu, aku pun toleh ke belakang dan aku tengok makcik tu mengekori aku. Dan hairannya, makcik tu bongkok. Tapi kenapa macam cepat dia jalan, macam masa aku lari tu kan, dia macam dekat, tapi padahal makcik tu bongkok. Yalah, kalau orang bongkok ni takkanlah dia nak jalan cepat ataupun berlari kan. Walaupun dia lari pun bukannya dia lari dengan cepat. So masa tu dia tengah orang kira kejar aku juga, sambil dia jerit-jerit, "Nah, baliklah nak." Dengan tangan dia lagi, ya Allah. Situ memang meremang bulu roma aku, memang aku dah panik habis. So tengah aku berlari ketakutan tu, aku pun jerit balik dekat makcik tu, "Aku bukan anak kau, jangan ganggu aku." Macam lebih kurang macam tu lah aku sebut masa tu. Sampailah aku tersadung kaki aku dekat sebatang akar. So masa tu ada satu akar dekat jalan tu. Dia akar di tanah, dia ada lubang kat bawah. So aku tersadung masa tu dan aku terjatuh dekat dalam gaung. So masa tu aku sedar lagi. Aku terdengar seperti ada orang panggil nama aku. So aku pun sempatlah balas balik jeritan tu. Tapi masa tu hanya sekali je aku balas jeritan tu. Dan lepas tu aku terus pengsan.
agak lama jugalah aku pengsan masa tu, aku rasa mungkin nak kata sejam tak kot. 3 hari. Masa tu aku 3 hari pengsan dan hari ketiga tu aku sedar dan aku terbangun dan aku lihat yang aku dah ada dekat hospital. Dekat sisi katil ni aku tengok kawan baik aku Lia, dia duduk kat sebelah tu, kasih teman aku. So aku pun terus tanya dekat dia, apa yang berlaku? Lantas Lia pun tanya aku balik, weh, kau gimana 3 minggu ni? Puas kita orang cari kau kat hutan tu tapi tak jumpa-jumpa. Nasib je lah kita orang jumpa kau. Aku kalau tak, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Apa? 3 minggu? Aku masa tu memang terus terdiam dan aku pun bingung. Sebab padahal aku baru je 2 malam dekat rumah makcik tu. Tapi dia cakap 3 minggu. So aku pun bingung. Aku pun rasa pening-pening kepala kan. So aku pun try lah bangun. Dan kita orang nak hidup udara segar ni, aku pun pergi dekat tingkap hospital tu untuk tengok sekeliling kan. Dan apa yang buat aku heran lagi ni, ada depan hospital ni dia ada sebuah rumah. Dan rumah kat depan ni, sebelum ni dia hanya ada tiang dan juga atap je. Tapi bila aku tengok dekat luar tu, yang rumah tu dah nak siap dah. Itu yang membuatkan aku sangat-sangat heran. Dan tiba-tiba ada seekor burung menyerang aku dan akhirnya masa tu aku terus terduduk. Aku terus terduduk dan terkejut. Dan masa aku terkejut tu, aku terus bangun. Aku pun pelik. Aku bangun dan aku tengok aku dekat katil lagi. Dan aku tengok badan aku ni memang dah habis mandi peluh dah. So rupa-rupanya itu cuma mimpi aku je. Alhamdulillah semuanya baik-baik je dan tiada apa-apa yang berlaku. So memang mimpi ni memang aku tak boleh lupa sampai bila-bila dan aku akan ingat sampai bila-bila. Okay guys, itu adalah salah satu kisah tentang seorang yang bernama Raisya. Dia tengah mendaki gunung dan dia orang mengalami situasi misteri ataupun mistik kan. So kejadian ni biasanya kadang ada juga berlaku dalam mimpi, kadang-kadang boleh juga berlaku secara realiti. So kalau sekiranya ada yang mengalami seperti apa yang saya ceritakan, jangan lupa letak komen anda dekat bawah ni. Jangan lupa. Dan tengah korang syok layan cerita ni, jangan lupa untuk tekan tombol butang button subscribe tu, sebab tu free je, tak bayar apa-apa pun. Hanya free. Tolong tekan subscribe tu supaya saya dapat bangunkan lagi channel ni dan terbayarkan lagi kisah-kisah fiction seram untuk anda. Dan jangan lupa dalam channel Cinemi Studio ni, cerita ni adalah 100% tulisan saya sendiri dan tiada kena-mengena dengan mana-mana pihak. Dan cerita ni memang orang fresh untuk korang dan bukan daripada cerita orang lain, hanya fiction daripada saya sendiri. So korang jangan lupa tekan tombol button butang subscribe dekat bawah untuk
saya bangunkan lagi channel ni. Dan jangan lupa tekan ada bell kat tepi tu kan, ada bell kan, tekan bell. Sekejap, mana dekat sini. Jangan lupa tekan bell ni untuk dapatkan video terbaru daripada saya. Okay guys, so jangan lupa jumpa lagi di Senimi Channel Studio Fiction Seram Anda.